warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukrulillah. Pada petang yang berbahagia ini, walaupun kita tunda daripada pertemuan asal pada hari Isnin, dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada hari ini. Dan insya-Allah pada tengah petang yang berbahagia ini, insya-Allah kita akan mulakan surah yang baru setelah tamat kita dalam penceritaan kisah yang terbaik dalam Al-Quran, iaitu kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam satu surah yang juga diberi nama Surah Yusuf. Dan pada petang ini insya-Allah kita akan kembali menyambung bacaan tafsir kita, dan kita insya-Allah akan membahaskan satu surah yang masyhur, yang sangat popular dan dekat dengan diri kita, kerana saya yakin kita semua, jika tidak kita membaca surah Yasin, kita akan membaca suratul Kahfi pada hari ataupun pada malam Jumaat. Jadi suratul Kahfi yang bermaksud gua adalah satu surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Ya, itu definisi yang paling tepat, iaitu surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah. Sama ada dia diturunkan di Mekah ataupun diturunkan di luar kota Mekah, ia tetap dipanggil dengan surah Makkiyah. Mengandungi 110 ayat. Mengandungi 110 ayat, dinamakan sebagai Al-Kahfi, berikutan dengan kisah pemuda-pemuda yang menyelamatkan diri dan akidah mereka dengan bersembunyi di sebuah gua, lalu ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tempoh 300 atau 309 tahun. Surah Al-Kahfi antara surah yang mempunyai fadilat khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW. Antaranya Nabi SAW pernah bersabda, Iqra' fulan fa innaha sakinah tanzilu 'indal Qur'ani aw tanazzalat lil Qur'an. Kata Nabi, bacalah surah Al-Kahfi, wahai fulan, kata Nabi, kerana sesungguhnya awan itu merupakan ketenangan yang turun ketika Al-Quran dibacakan, atau turun kerana membaca Al-Quran. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selain daripada itu, hadirin mati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan suratul Kahfi, kita juga mengetahui bahawa ada suatu tuntutan untuk kita membaca surah Al-Kahfi pada hari ataupun malam Jumaat. Sama ada siangnya ataupun malamnya, itu tidak menjadi masalah. Ya. Dan di sana terdapat beberapa ganjaran ataupun janji daripada Nabi SAW, seperti akan diberikan cahaya daripada kakinya itu sehingga ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi itu antara kelebihan bagi orang yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, dan insya-Allah kita akan perbahaskan berkenaan dengan hadis tersebut pada waktu yang akan datang, insya-Allah.
Antara hadis lain yang Nabi SAW kaitkan dengan surah Al-Kahfi adalah seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan An-Nasa'i. Hadis sahih, man qara'a al-ashral awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi daripada fitnah Ad-Dajjal. Baik. Okey. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan daripada Imam Ahmad, daripada Abu Darda, man hafidha 10 ayatin, sesiapa yang menghafaz 10 ayat min awwali suratil kahfi, daripada 10 awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan terpelihara atau dipelihara daripada Ad-Dajjal. Baik. Sebelum lanjut kita ke dalam membahaskan surah Al-Kahfi ataupun surah Gua ini, adalah amat rugi jika kita tidak membahaskan apakah signifikan daripada menghafaz 10 ayat yang awal dalam satu hadis. Dalam satu hadis lain yang kita baca tadi, Nabi menyatakan sesiapa yang membaca 10 ayat yang terakhir. Okey. So, Nabi menyatakan mengenai 10 ayat pembukaan dan 10 ayat penutup. Dalam dua hadis yang berbeza, ada hadis yang menyebutkan menghafaz, ada hadis yang menyebutkan membaca. Baik. Pertama, dan apakah kaitannya dengan fitnah yang disebutkan oleh Nabi sebagai Ad-Dajjal? Baik, hadirin mati Allah sekalian. Satu kerugian kalau kita tidak membahaskan perkara ini kerana kita tidak akan memahami ataupun dapat menjiwai menyelami surah ini sekiranya kita tidak membahaskan terlebih dahulu mengenai perkara ini. Baik. Berkenaan 10 awal dan 10 akhir, kita akan perbahaskan apabila kita mula membahaskan surah Al-Kahfi daripada ayat yang pertama. Mengapa ada kaitan 10 awal dengan 10 akhir? Al-Quran, sifatnya, sifat Al-Quran ini, ayat pertama akan ada kaitan dengan ayat terakhir. Okey, ayat kedua akan ada kaitan dengan 2 ayat terakhir. Kita panggil apa? Dia bentuk macam ni. Macam tu. Saya pun buat gaya tangan tu, perempuan boleh andaikanlah. Okey. Macam saya pernah cerita, kalau kita nak bahas benda ni, puan-puan balik tengok Ayatul Kursi ada 9 tempat wakaf. Okey? Kan kalau kita tengok surah ayat kursi ada 9 tempat wakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertama, dia ada kaitan dengan ayat terakhir. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia ada kaitan. Kalau kita tengok makna pun kita nampak. Jadi ayat pertama sama dengan 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. Dan ayat yang kelima tengah-tengah tu apa Allah kata surah ataupun pada ayatul kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ia mengetahui apa yang berada di hadapan dan yang berada di belakang. Nampak segi makna dia tu. Jadi 10 ayat terawal surah Al-Kahfi dia akan ada kaitan dengan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Maka sebab itulah Nabi kata sesiapa yang membaca dan menghafaznya, maka ianya sangat berguna untuk perlindungan diri kita daripada fitnah Ad-Dajjal. Baik. Jadi kita akan bahas dahulu tentang fitnah Ad-Dajjal yang sangat terkait dengan surah ini. Secara umumnya surah Al-Kahfi memang membahaskan tentang Ad-Dajjal. Kali terakhir saya membahaskan surah ini, saya ingat dalam 4 ke 5 tahun, tak sampai, mungkin dalam 3 ke 4 tahun dahulu, semasa saya mengajar di Surau Asy-Syakirin, Dewan Bahasa dan Pustaka. Masa tu saya belum dilantik sebagai panel rujukan bahasa Arab di Dewan Bahasa. Jadi setelah saya dilantik tu, saya pun kata kuliah Zuhur ni bagi orang lain lah. Malulah kita nak pulun kan. Jadi bagi orang lain. Jadi sejak tu saya tidak membahaskan surah Al-Kahfi dan saya lebih kepada mentelaah ataupun mengkaji sendiri
ya, berkaitan dengan apakah yang Allah simpulkan dan himpunkan dalam surah Al-Kahfi. Secara umum ada 4 kisah dalam surah ini. Pertama, kisah pemuda-pemuda ataupun perempuan tulis dekat nota tu pemuda Al-Kahfi, senang lah. Apa maksud pemuda Al-Kahfi? Pemuda gua, pemuda yang bersembunyi dalam gua. Baik. Yang kedua, kisah 2 orang pemuda dengan 2 buah kebun. Yang selalu kita jumpa ayatnya Jannataini tu. Okey. 2 orang pemuda dengan 2 buah kebun. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Khidir. Okey, kisah Nabi Musa dan Khidir. Kenapa saya sebut Khidir, saya tak sebut Nabi Khidir? Kerana saya tidak berpegang kepada pendapat yang menyatakan Khidir adalah Nabi. Jadi nanti saya akan bahaskan tentang persoalan itu. Dan yang keempat, kisah seorang penguasa yang bernama Zulkarnain. Okey, Iskandar tak ada ya. Kita orang Melayu pandai-pandai tambah Iskandar, Zulkarnain. Iskandar tak ada. Zulkarnain sahaja yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Baik. Jadi 4 kisah ini, dia terkait dengan 4 fitnah yang berlaku ke atas manusia, khususnya kaum muslimin. Iaitu fitnah yang pertama yang terkait dengan pemuda Al-Kahfi, iaitu fitnah akidah. Akidah. Nanti kita akan baca pemuda Al-Kahfi ini menyelamatkan diri ke dalam gua kerana mempertahankan akidah mereka. Yang kedua, kisah 2 orang pemuda dengan 2 buah kebun adalah fitnah harta dan kekayaan. Yang kedua. Baik. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Khidir tadi, ianya menceritakan berkenaan dengan fitnah ilmu. Okey, ujian ilmu. Dan yang keempat, terakhir, kisah Zulkarnain, ia melibatkan persoalan fitnah kekuasaan. Fitnah kuasa, kekuasaan pemerintah. Baik. Hadirin mati Allah sekalian. Surah yang sangat sinonim kaitannya dengan fitnah Ad-Dajjal. Apakah dia Ad-Dajjal? Siapa kenal Dajjal? Siapa pernah jumpa? Tak ada. Kokok lah pernah ketuk pintu rumah saya. Adalah minggu lepas, dia kata. Ada orang datang rumah saya ketuk pintu, dia kata dia Dajjal. Kan? Tak ada ya? Baik. Okey. Pertama, Dajjal ini, kalimahnya tidak wujud dalam Al-Quran. Carilah. Kata nama khas, Ad-Dajjal dalam Quran tak ada. Maka Dajjal wujud atau tidak dalam Al-Quran, ada 2 pendapat. Pertama kata tak wujud. Tidak wujud. Sebab kalimahnya tak ada. Betul? Okey. Yang kedua, ada yang menyatakan wujud tetapi bukan dengan nama Ad-Dajjal. Jadi wujud tetapi dia muncul dengan perkataan lain tetapi merujuk kepada Ad-Dajjal. Okey. Tak apa, kita akan bahaskan nanti insya-Allah. Kita raikan semua pendapat dan kita tengok kesimpulan yang boleh kita pegang. Baik. Yang kedua, persoalan Dajjal ini sabit dalam hadis. Sabit ni maksudnya apa? Tidak dapat disangkal maklumatnya daripada hadis Nabi SAW. Bahkan dalam ilmu hadis, ianya dikategorikan sebagai persoalan yang mutawatir. Apa dia mutawatir ni? Datang sejumlah hadis yang begitu banyak, yang sahih, yang mana mustahil untuk kita menafikan pensabitan perkara tersebut. Okey? Jadi Dajjal ni memang tak boleh dinafikan. Walaupun word Dajjal tidak exist dalam Quran, tetapi dalam hadis dia punya, apa kita kata, dia punya pensabitan dalam hadis tu very strong. So nobody boleh tolak berkenaan dengan isu Dajjal ini yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Jelas. Apa yang membingungkan kita? Okay. Dajjal ini adalah suatu perkara yang
seperti mana Al-Imam Nawawi nukilkan, dia adalah satu perkara yang kisah dia amat pelik dan ajaib. Okey, sebab apa pelik dan ajaib? Ini puan-puan tulis dalam nota. Okey. Kerana bila mana Nabi SAW sebut Dajjal ni, kenapa kita katakan dia pelik dan ajaib? Yang pertamanya, umurnya panjang. Umur dia ni panjang. Dia bukan ada di zaman Nabi, bahkan Nabi pertama yang mengingatkan umatnya tentang Dajjal, Nabi Nuh alaihi salam. Jadi usia dia panjang. Baik. Baik. Sekarang ni dia ada tak? Dajjal ni sekarang ni ada tak? Ada lah, ada. Dia belum mati. Ada. Ini pertama. Okey. Yang kedua, sifat dia pelik. Sifat fizikal dia pelik. Ini yang kedua. Okey. Okay. Yang kedua, sifat fizikal dia pelik. Okey. Yang ketiga, tiada siapa yang mampu membunuhnya kecuali Isa alaihi salam. Dia tak boleh mati di tangan orang lain. Dia hanya boleh mati di tangan Isa alaihi salam. Baik. Yang keempat, ini datang dalam hadis. Saya nukilkan, saya cabut daripada apa yang terdapat dalam hadis. Nabi menyifatkan ianya mencair ketika bertemu dengan Isa alaihi salam. Riwayat datang banyak. Ada yang kata Nabi sebut macam lilin, ada yang Nabi sebut macam mentega pun ada yang Nabi sebut macam besi yang dileburkan. Ada riwayat, kalau yang sahih Nabi sebut, dalam riwayat yang sahih Nabi sebut dia macam garam yang larut dalam air, dan kejadian itu berlaku ketika mana dia bertemu dengan Isa alaihi salam. Itu saja dalam riwayat. Okey. Dan tak lamalah lepas tu dia akan binasalah, dia akan mati. Okey. Kemudian yang terakhir, dia membawa fitnah yang terlalu besar. Ini yang terakhir. Dia datang dengan membawa fitnah yang terlalu besar. Baik. Dan sehingga Nabi SAW antara yang baginda risaukan fitnah ke atas umatnya adalah fitnah Ad-Dajjal. Baik. Bilakah kemunculannya? Okey. Kemunculan Dajjal sering disifatkan dengan perkataan khuruj. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu makna khuruj. Khuruj ni maknanya dia keluar. Tapi Nabi tak pernah sebut dia keluar daripada mana. Cuma Nabi sebut sampai masa dia akan khuruj, dia akan keluar. Jadi macam-macam interpretasi boleh timbul tentang Dajjal ni. Dia keluar daripada mana? Ada orang kata keluar daripada pulau, ada orang kata keluar daripada bangunan dia, ada orang kata keluar daripada persembunyian dia, ada orang kata keluar daripada dimensi dia. Hakikatnya tidak ada sesiapa yang dapat memastikan dia keluar tu daripada mana. Tetapi dia akan keluar dengan bercirikan seperti manusia, akan berhadapan dengan kaum muslimin, akan berhadapan dengan Nabi Isa alaihi salam, dan dia akan dibunuh, Nabi sebut dalam hadis, di Babu Lud ataupun gerbang Lud, L-U-D-D, atau nak eja dalam bahasa Inggeris L-O-D, Lud. Okey. Kat mana Lud? Lud adalah satu kota, satu bandar di Israel pada hari ini, yang mana bandar itu terkenal disebabkan oleh terletaknya Ben Gurion International Airport ataupun lapangan terbang antarabangsa Ben Gurion yang menjadi lapangan terbang rasmi kepada negara haram Israel. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, Nabi dah sebut bahawa Dajjal ni ketika dia bertemu dengan Nabi Isa, dia lari ke kota Lud, ke bandar Lud, dan Nabi sebut ke gerbang Lud. Dan entah macam mana kebetulan, hadirin mati Allah sekalian, lapangan terbang ini sering disifatkan kita sebagai gerbang kepada ataupun pintu masuk kepada sesebuah negara. Maka tidak mustahil kemungkinan, saya kata kemungkinan, yang disifatkan oleh Nabi SAW itu adalah Dajjal mungkin lari ke airport. Jadi itu sifat manusia.
Udah pula cerita Dajjal lari ke airport pula. Sudah. Macam mana? Yalah, nak lari mana lagi kan? Dia dah kena buru dengan Nabi Isa alaihi salam dan dia tahu dia tidak boleh berhadapan dengan Nabi Isa. Baik. Persoalan dia, hadirin mati Allah sekalian, yang Nabi kata dia keluar khuruj tu bila? Okey. Saya menyatakan kepada kita, fitnahnya dengan masa dia keluar adalah dua benda yang berbeza. Kita tidak boleh memahami fitnahnya hanya bermula ketika mana dia keluar itu nanti. Ya. Sebaliknya fitnahnya itu telah dikhuatirkan oleh Nabi SAW sejak daripada bermula kewafatan baginda. Kat situ lagi Nabi dah khuatirkan tentang fitnahnya. Bahkan Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis riwayat riwayat Muslim daripada Huzaifah ibn al-Yamani. Nabi menyatakan bahawa Umar itu adalah pintu yang menghalang kepada fitnah. Umar. Okey, Umar ibn Khattab, pintu yang menghalang kepada fitnah. Tetapi Nabi juga menyifatkan bahawa pintu itu akan roboh. Apa maksud pintu itu akan roboh? Umar akan wafat. So, bila Umar wafat, seakan Nabi mengisyaratkan fitnah tidak dapat dibendung lagi masuk kepada umat Islam. Dan apakah fitnah yang paling Nabi khawatirkan? Adalah fitnah Ad-Dajjal. Baik. Adakah kerana Umar mengenal Dajjal? Mungkin sama-sama kita boleh memikirkannya, insya-Allah. Baik. Kita sambung. Persoalannya sekarang ini, di mana Dajjal? Jawapannya tak ada siapa boleh carilah. Okey, tak ada siapa boleh cari. Majoriti pendapat menyatakan bahawa kemungkinan keberadaannya adalah di sebuah pulau berdasarkan hadis seorang sahabat iaitu Tamim Ad-Dari yang pada asalnya beragama Kristian, yang pernah berlayar, hanyut, pecah kapalnya sampai ke sebuah pulau di Bahrul Iraq, di Laut Iraq. Lalu dia bertemu dengan Ad-Dajjal. Okey, dia jumpa Dajjal sendiri. Tatkala dia berjumpa Dajjal, dia melihat Dajjal itu fizikalnya, jasadnya besar, dia kata. Dia sebut sendiri, ya. Ada satu jasad yang begitu besar, kakinya terikat, terbelenggu. Baik. Ini yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari dan diceritakan dalam sebuah hadis. Dia ceritakan kepada Nabi dan Nabi ceritakan balik kepada para sahabat. Itulah satu-satu hadis yang Nabi ambil daripada sahabat. Tak ada hadis yang terbalik macam tu. Semua hadis sahabat ambil daripada Nabi. Pak ni terbalik. Nabi ambil cerita daripada seorang sahabat. Baik. Jadi kalau tanya ada tak orang pernah jumpa Dajjal dalam fizikal ni yang sebenar, jawapannya kemungkinan besarnya adalah Tamim Ad-Dari. Kerana dia cerita badan dia besar. Tetapi Tamim Ad-Dari tidak menceritakan sifat yang paling kuat Nabi mention, iaitu buta sebelah matanya. Itu Tamim Ad-Dari tak sebut. Sebab Dajjal ni dia ada sifat yang Nabi kata semua Nabi mengingatkan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal, tapi Nabi nak ingatkan kita satu benda yang tak ada Nabi pernah ingatkan. Tak ada Nabi pernah sebut, iaitu dia bermata satu ataupun dia buta akan sebelah matanya. Okey. Tapi Tamim Ad-Dari tak cerita tentang benda tu. Begitu juga Nabi menyebutkan bahawa di antara dua mata Dajjal ni ataupun di dahinya, dua mata ni maksudnya dahi lah, okey. Ada tulisan kafara, kata Nabi. Ada tulisan kafara. Dalam satu riwayat kata kafir. Okey. Yang boleh dibaca oleh setiap mukmin, yang boleh membaca dan tak boleh baca. Siapa faham? Tulisan tu boleh dibaca, syaratnya dia mesti seorang mukmin. Dia boleh baca ke, dia tak boleh baca ke, as long as dia mukmin, dia boleh baca. Allahu Akbar. Pelik tak? Persoalannya perempuan yang dengar ni,
apa yang saya ambil, saya nukil daripada hadis Nabi ni, nak faham Dajjal ni pelik dah, sebab dia punya fizikal dia pun pelik dah. Pertama kita nak sifatkan dia ni orang ke jin ke apa ke, sebab umurnya panjang macam tu sekali. Okey, dan kematiannya pun adalah satu kematian yang pelik. Okey, baik. Tapi fitnah dia besar, jangan main-main. Sampai ada satu surah yang Nabi sifatkan untuk berlindung, selamat daripada fitnah dia. Baik. Ini seberingkas tentang Dajjal, dan Tamim Ad-Dari tidak menceritakan tentang tulisan kafir dan tidak menceritakan tentang matanya satu. Sebaliknya Tamim Ad-Dari hanya menceritakan bahawa jasadnya besar, dan Tamim Ad-Dari membawa khabar, dia berkata kepada aku bahawa sebentar lagi aku diizinkan untuk keluar. Dan demikian itu berlaku di zaman Nabi SAW ketika Nabi sudah berada di kota Madinah. Baik. Yang akhir zaman ni Nabi sifatkan bila dia keluar. Okey, Nabi menyifatkan sesudah kemenangan Islam ke atas Rom. Akan berlaku perang akhir zaman yang disebut sebagai Malhamah Kubra, peperangan besar akhir zaman, ya. Dan dalam siri peperangan itu Islam menang semua peperangan. Ya. Dan kemuncaknya Islam menang ke atas Rom, ataupun kita sifatkan Empire Eropah hari ini, Empire Barat. Kita menang. Okey. Dan dengan kemenangan tersebut menyebabkan keluarnya Dajjal. Masa tu dia keluar. Baik. Tetapi tidak lama kemudian Allah mengizinkan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi itulah yang orang bahaskan. Bila dia buat fitnah itu semua. Itu yang kita akan, insyaAllah kita akan sentuhlah tentang isu tersebut. Itu yang Nabi sifatkan tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman. Baik. Bagaimanakah kisah Dajjal di zaman Nabi SAW? Ini satu perkara yang amat menarik nak dibincangkan. Okey. Bagaimanakah kisah Dajjal di zaman Nabi ataupun semasa hayat Nabi? Baik. Hadirin mati Allah sekalian. Hadis ni, masalah hadis satu benda, dia tidak bertarikh hadis ni. Jadi kita tak tahu Nabi sebut ni bila. Okey. Cuma apabila kita himpunkan kebanyakan hadis-hadis tentang Dajjal, wallahu alam, berkemungkinan kebanyakannya Nabi sebut ketika mana selepas ba'dal hijrah, selepas daripada hijrah Nabi. Maksudnya ketika keberadaan Nabi di kota Madinah. Ataupun dalam kata lain, setelah Nabi berjaya untuk membina kerajaan. Okey, Empire Islam yang bermula di kota Madinah. Baik. Tentang keberadaan Nabi, keberadaan Dajjal di zaman Nabi, apakah kisahnya? Jawapannya memang ada lah. Jawapannya memang ada. Sebab Tamim Ad-Dari pun jumpa Dajjal tu di pulau. Tapi masa tu dia kata dia dah nak keluar dah. Dia kata. Sebab antara soalan yang Dajjal tanya kepada Tamim Ad-Dari adalah tentang Nabi. Dan Tamim Ad-Dari kata ada. Tamim Ad-Dari kata ada. Dia lahir di Mekah. Tapi dia hidup tinggal di Madinah, kata Tamim Ad-Dari. Jadi bila Dajjal dengar tu, Dajjal terkejut. Terkejut beruk, walaupun dia Dajjal. Dia boleh terkejut beruk. Kenapa dia terkejut beruk? Kenapa dia terkejut? Saya pun tak tahu kenapa Dajjal terkejut. Cuma Dajjal tanya, adakah kaum Arab mengikutinya? Nabi kata Tamim Ad-Dari, ya, orang Arab mengikutinya. Sebab that time, pada masa itu, ramai dah orang-orang Madinah pun semua ikut Nabi. Majoriti orang Madinah ikut Nabi. Satu. Dan apa kata Dajjal? Adalah lebih baik untuk kalian mentaatinya. Itu kata Dajjal. Sudah. Dajjal sendiri mengakui. Adalah lebih baik untuk kaum Arab ataupun kalian mentaatinya. Dia terkejut ni, cerita ni, dan langsung dia katakan bahawa dia kata yushiku ayyudana li bil khuruj. Dia kata aku hampir sangat diizinkan untuk keluar. Maka macam mana keberadaan dia semasa mana hayat Nabi SAW? Baik. Bila kita himpunkan kisah-kisah ataupun hadis
Nabi SAW berkaitan dengan Dajjal di zaman hayat baginda, jawapan dia puan-puan, tindak tanduk Nabi dan perilaku Nabi menunjukkan Dajjal itu ada bersama Nabi. Maksudnya menunjukkan bahawa Dajjal itu wujud di kota Madinah. Tetapi tidak ada siapa yang pernah melihat. Perempuan pernah dengar tak hadis Nabi sebut fizikal Dajjal macam mana? Yang komplit. Okey, pertama, badan dia, ada yang Nabi sebut badan dia besar. Okey. Ini saya himpun semua riwayat tentang fizikal dia. Ada yang kata badan dia besar. Okey. Yang kedua, gemuk. Okey. Ada riwayat yang kata dia pendek. Besar, gemuk, pendek, itu benar lah. Okey. Baik. Ada yang kata, bukan ada yang kata lah, ini memang hadis Nabi lah. Mata dia buta sebelah, seperti mana saya cerita tadi. Okey. Ada yang menyebut, riwayat yang menyebutkan dia ni tempang. Okey. Dan ada yang meriwayatkan juga Nabi menyebutkan bahawa rambutnya kerinting. Okey, rambutnya kerinting. Okey. Ada tak mana-mana individu yang fizikalnya 100% seperti mana Nabi sebut ni di kota Madinah? Jawapannya tak ada. Okey. Tak ada siapa pun para sahabat yang pernah jumpa fizikal seperti itu 100% di kota Madinah. Okey, tetapi tindak tanduk Nabi dan perbuatan Nabi menunjukkan seakan Dajjal itu ada di kota Madinah. Wujud. Dalilnya dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi pernah bercerita kepada sahabat tentang Dajjal dan fitnahnya. Tapi masa Nabi nak cerita tu, Nabi pandang kanan, Nabi pandang kiri. Sehingga dalam satu keadaan Nabi seakan seperti berbisik ketika ingin menceritakan tentang Dajjal. Reaksi itu menyebabkan sahabat tahulah bahawa seakan Nabi memberi isyarat Dajjal ada dan dia boleh dengar apa yang Nabi sebut. Baik. Sehingga Nabi menyatakan, aku tidak khawatir jika ia muncul ketika mana keberadaanku, kata Nabi. Kerana kata Nabi, fa'ana hajijukum, aku sendiri yang akan berhujah dengan dia. Kenapa dia muncul Nabi perlu berhujah? Dia ni muncul sebagai siapa? Nampak tak? Okey. Tapi Nabi kata, Nabi khawatirkan di saat ketiadaan baginda. Kerana kata Nabi di saat itu, kata Nabi, ya, di saat itu hanya iman-iman kamu sahajalah yang mampu untuk menentang ataupun menolak akan tarikan fitnahnya itu. Baik. Macam mana kita nak kaitkan keberadaan Dajjal semasa hayat Nabi di kota Madinah? Jawapannya, kisah seorang pemuda Yahudi yang bernama Ibnu Sayyad. Okey. Ataupun nama sebenarnya Safi nama dia. Dia dikenali sebagai Ibnu Sayyad, seorang pemuda Yahudi beragama Yahudi di kota Madinah. Apa kaitan Ibnu Sayyad ni, hadirin mati Allah sekalian, dengan cerita Dajjal? Kaitannya, puan-puan nak kata ada kaitan ataupun puan-puan nak kata dia Dajjal ataupun bukan Dajjal. Yang pertamanya Umar, anaknya Hafsah, Abdullah. Sahabat lain antaranya Jabir. Sahabat lain antaranya Abu Zar. Keseluruhan mereka menyatakan dia ni Dajjal. Baik, siapa yang kata? Umar. Siapa kata? Hafsah, isteri Nabi, anak Umar. Siapa kata? Abdullah ibn Umar, juga anak kepada Umar. Siapa lagi yang kata? Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar kata, aku rela bersumpah 10 kali Ibnu Sayyad Dajjal daripada aku bersumpah sekali dia bukan Dajjal. Antara sahabat lain yang menyatakan dia Dajjal adalah, siapa dia? Adalah Jabir bin Abdullah. Dia bersumpah dengan nama Dajjal, dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, dia kata, anna ibnu Sayyad huwa Dajjal, dia kata. Wallahi, dia kata, Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Orang dengar pelik, kau bersumpah.
Macam sumpah ni bukan lagi 100%, tuan-tuan. Perempuan sekalian, 300%. Confirm. Sahabat pun pelik dengar. Jabir kata, apa ada hal? Dia kata, aku sendiri tengok Umar bersumpah di sisi Nabi bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Baik. Siapa ulama yang menyatakan Ibnu Sayyad Dajjal? Antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi kata dia Dajjal. Siapa lagi yang kata dia Dajjal? Imam Al-Baihaqi kata dia Dajjal. Baik. Ada tak orang ulama yang 50-50 kata dia Dajjal, tapi jawapannya ada Ibnu pula. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Kerana Imam Nawawi menyatakan kisah Ibnu Sayyad ini merupakan satu kisah yang muskilah. Apa makna kisah muskilah? Kisah yang pelik cerita dia. Tetapi kata Imam Nawawi, la syakka. Ma makna la syakka? Tidak ada syak. Anna Ibnu Sayyad huwa Dajjal min Dajajilah. Dia itu, Ibnu Sayyad itu merupakan Dajjal min Dajajilah. Apa maksud Dajajilah? Jamak Dajjal. Dia merupakan Dajjal daripada Dajjal. Udah banyak pula Dajjalnya. Tak habis surah Kahfi ni. Baru nak habiskan Ibnu Sayyad seekor, dah keluar Dajjal lain pula. Jadi Nabi kata Imam Nawawi dia tengah-tengah. Ada tak ulama yang kata dia bukan Dajjal? Ada juga yang menyatakan dah Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Baik. Kerana dia mati. Ibnu Sayyad ni mati. Ada riwayat kata dia mati, ada riwayat kata dia hilang. Okey. Baik. Apa tindakan Nabi kepada Ibnu Sayyad? Baik, jawapannya itu yang saya katakan. Tindak tanduk Nabi menunjukkan seakan Dajjal itu wujud semasa hayat baginda. Nabi apabila diberitahu oleh para sahabat tentang kemunculan Ibnu Sayyad yang merupakan seorang Yahudi, pemuda Yahudi, baginda ambil keputusan untuk cuba selidiki siapa Ibnu Sayyad yang sebenar. Kerana ada sahabat melihat Ibnu Sayyad ini boleh membesarkan badannya. Itu dilihat realiti oleh sahabat. Badan dia boleh membesar. Okey lagi ya, kita boleh hadap. Takut sudah terbayang cerita Incredible Hulk ke apa semua, sudah habis. Tak jadi kuliah dah kita. Tapi itulah yang disebutkan oleh para sahabat. Baik. Akhir menyebabkan Nabi cuba spying. Nabi cuba jadi SB lah. Buat satu penyelidikan. Buat satu special investigation untuk nak tahu siapa Ibnu Sayyad ni. Nabi selidik. Dia ni sering dijaga oleh mak dia. Ada mak dia yang sering bersama dengan dia. Macam cover dia. Orang tanya kepada mak dia. Dia kata, Ibnu Sayyad ni anak kamu kan? Ya. Berapa lama kamu kandungkan dia? Okey, soalan. Perempuan, kalau saya tanya perempuan ingat tak berapa lama perempuan kandungkan anak perempuan? Ingat? Mesti ingat kan? Kalau saya yakinlah yang ada 10 orang anak, perempuan akan ingat 10 perempuan kandungkan berapa lama. Walaupun perempuan ada anak yang pramatang. Katalah perempuan ada anak lahir berapa bulan? Kan saya jawab tak logik pula. 7 bulan logik tak? Lahir 7 bulan. 7 bulan lahir. Katalah perempuan ada anak lahir 7 bulan lahir dah. Perempuan akan ingat bahawa anak sulung perempuan ni, contoh, saya ni ustaz kandungkan dia 7 bulan je, lahir pramatang kecil benar. Contoh. Ingat tak? Ingat, mesti ingat. Orang tanya mak Ibnu Sayyad, kamu kandungkan Ibnu Sayyad berapa lama? Dia loading. Dia fikir. Perempuan, dia fikir loading. Dia tak boleh jawab on the spot. Akhirnya dia jawab Isna asyara syahran. Dia jawab 12 bulan, dia kata. Perempuan, saya tanya perempuan, ada ke orang perempuan mengandung 12 bulan? Dia di luar sunnatullah.
Dia di luar ketetapan manusia. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran bahawa tempoh, Allah sebut 30 bulan. Apa maksud 30 bulan makan ni? Memang sabit lah. Macam mana pun memang sabit. Kandungan ni 9 bulan ni bukan sabit secara saintifik sahaja. Sabit secara nas. Bahkan Allah sebut Thalathina syahra, 30 salatuna syahra, 30 bulan tu. Tempoh seorang anak makan daripada ibu dia. Maksudnya apa? Anak ni dia menyusu dengan ibu dia 24 bulan. Maksud dia berapa tahun? 2 tahun kan? 24 bulan. So ada baki lagi berapa? 6 bulan. So 6 bulan tu tempoh anak itu bernyawa dalam kandungan. Jadi bayi ni dia mula makan bila dia bernyawa. Dia sifat dia siapa bernyawa dia kena makan. Itu sifat dia. Jadi kalau tuan-tuan dah tak makan tu maksudnya perempuan tak ada nyawa dia tu. Tapi hidup jalan tu kan. Kok mana pun kita kena makan bila kita bernyawa. Jadi 6 bulan dalam kandungan bernyawa makan. Bakinya 3 bulan. Okey? Baik. Jadi kandungan ni memang ketetapan sunnatullah 9 bulan. Tak ada orang mengandung 12 bulan. Kalau terlebih tempoh dalam kandungan, kalau tak keluar apa jadi? Lemas kan? Mati. Tak boleh. Ini Mak Ibn Sayyad kata dia kandungkan Ibn Sayyad 12 bulan. Sahabat pun bila dengar, sahabat buat apa? Sahabat belah je lah. Tak perlu sembang lah dengan orang begini dia. Okey? Jadi persoalan dia, apa cerita mak dia ni sebenarnya? Sampai dia sendiri pun tak tahu yang dia lahirkan, dia kandungkan Ibn Sayyad ni berapa lama. Okey, ini satu cerita. Baik. Kesimpulan terpulang kepada perempuan lah. Nak buat kesimpulan apa tentang Ibn Sayyad ni. Okey, baik. Pertama. Yang kedua, Nabi duk intip. Di satu hari Nabi nampak dia bercakap dengan somebody. Tapi bila Nabi menghampiri, mak dia bagi tahu kepada Ibn Sayyad, Rasulullah dia kata Abul Qasim datang. Langsung Ibn Sayyad memberhentikan bicaranya. Okey, jadi mak dia ni somebody ni. Okey. Sehingga Nabi kata kalaulah mak dia tak perasan, mak dia tak bagi tahu, aku akan dapat kenal pasti dia sedang bercakap dengan siapa. Kemudian dia suka cakap benda pelik-pelik. Dia pernah bercakap, aku melihat 2 orang yang benar, 1 orang yang dusta. Lepas tu dia tukar statement dia, tak, aku tengok 2 orang yang dusta, 1 orang yang benar. Dia cakap pelik-pelik. Lepas tu dia pernah mengaku di hadapan Nabi yang dia kata ra'aitu arsyar rahman 'alal ma', dia kata. Aku melihat arsy Allah di atas air. Dia cakap dengan Nabi. Lepas tu Nabi kata la, dia kata bukan. Bal ra'aita arsyal iblis 'alal bahar, kata Nabi. Dah, sebenarnya kamu duk tengok singgah sana iblis atas lautan. Kamu kena tipu, kata Nabi. Okey. Pelik lah tu. Cerita ni. Last Nabi duk tengok dia ni pelik semacam begini, Nabi pun tanya begini je lah. Nak verify, senang, penutup. Atashhadu anni Rasulullah, adakah kamu bersaksi bahawa aku ni utusan Allah? Kata Nabi. Tahu tak Ibn Sayyad jawab apa? Dia jawab dengan soalan juga. Wa anta atashhadu anni Rasulullah, dan kamu juga, dia pergi tanya balik Nabi, dan kamu juga, adakah kamu mengaku bahawa aku juga utusan Allah? Sudah. Ya, perempuan sekalian. Siapa Ibnu Sayyad ini? Baik. Apa jadi kepada Ibnu Sayyad? Ada satu lagi cerita yang menarik. Ketika turunnya surah Ad-Dukhan. Okay, surah Ad-Dukhan. Turun surah Ad-Dukhan, Nabi ambillah daripada malaikat Jibril. Nabi simpan surah itu dalam dada Nabi, dan Nabi tak bagi tahu lagi. Nabi tak bacakan surah ini kepada mana-mana sahabat. So nobody pada masa itu yang mengetahui surah Ad-Dukhan except Nabi. Kerana Nabi SAW sahaja yang terima pada masa itu, Nabi belum baca pada para sahabat. Dan Nabi bertemu dengan Ibn Sayyad. Bila Nabi jumpa Ibn Sayyad, Nabi tanya, apakah yang berada dalam pemikiranku saat ini, kata Nabi. Perempuan tahu apa Ibn Sayyad jawab? Ibn Sayyad dapat sebut ad-dukh
Dia sebut ad-duh. Dia tak sebut penuh. Dia tak dapat sebut ad-duhon. Dia sebut ad-duh. Ad-duh. Dia ulang. Lantas Nabi menyatakan, celakalah kamu, kata Nabi. Nampak tak? Apa yang mungkin puan-puan faham setakat inilah tentang Ibnu Sayyad? Kalau boleh saya tanya lah, kalau perempuan ada pandangan, Dajjal ke tidak dia ni? Siapa nak bagi pandangan? Dia macam ada kelebihan tahu something. Dia Ustaz. macam ada kelebihan tahu something. Okey. Selain itu? Bukan keturunan manusia. Maksudnya dia macam kalau jin dia boleh tahu perkara macam perkara bukan gaib lah. Macam mana? Dia keturunan manusia? Dia bukan keturunan manusia. Maksudnya tak tahu, maybe combination dia ada apa pengaruh apa jin ke kat dalam because kan macam syaitan dia boleh tahu perkara gaib yang kalau dia dengar daripada langit dan dia boleh sampaikan. Ada riwayat semasa mana Nabi Isa tanya kepada kaum muslimin nanti, mengapakah kamu tidak menentang si Dajjal yang kotor ini? Nabi Musa tanya kepada kaum muslimin, mengapakah kamu tidak menentang dia? Ya. Apa kaum muslimin jawab? Innahu rajulun jinni. Macam mana kami nak lawan dia? Sesungguhnya dia adalah manusia berbangsa jin. Ini ada hadis. Okey? Baik. Ada tak siapa-siapa setakat ni yang kata yang cenderung bahawa Ibnu Sayyad ni Dajjal? Tak ada lagi. Jemaah ni kot Ustaz, jemaah Dajjal. Okey. Ibnu Sayyad tetap ada. Hatta setelah Nabi wafat, dia ada. Okey, dia ada. Isunya Ibnu Sayyad ni ada anak. Sedangkan Nabi kata Dajjal ni akhirah, dia tak ada zuriat. Okey, dia kahwin. Ibnu Sayyad ni kahwin, ada anak. Dan yang lebih memelikkan, dia masuk Islam. Ya. At the end, selepas Nabi wafat, dia masuk Islam. Baik. Ada riwayat kata dia bertawaf di Mekah. Nabi pernah mimpi dia tawaf di Mekah. Dan ada riwayat kata dia pergi Mekah tunaikan haji. Tetapi yang lebih tepat, tidak ada riwayat jelas yang dia ke Mekah menunaikan haji. Tetapi dia tidak ada riwayat jelas yang dia menunaikan haji, tetapi ada riwayat dia dalam perjalanan menuju ke Mekah. Okey, ceritanya dalam Sahih Muslim. Ketika mana Abu Sa'id Al-Khudri, ini cerita selepas Nabi wafat. Dalam satu rombongan, beliau pergi ke Mekah untuk tunai haji, tiba-tiba putus rombongan. Terkontang-kantinglah Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat ni seorang-seorang. Putus bekalan makanan apa semua, dan tidak semena-mena tiba-tiba munculnya Ibnu Sayyad yang dia kata, aku juga daripada rombongan yang nak menuju ke Mekah ni. Habis. Abu Sa'id duduk jauh dengan Ibnu Sayyad. Tahu sebab apa duduk jauh? Sebab, perempuan, walaupun tak semua orang sahabat Madinah kata, sahabat-sahabat di Madinah kata Ibnu Sayyad ni Dajjal, bukan maksud saya macam ni. Statement yang menyatakan Ibnu Sayyad ni Dajjal tidak keluar daripada semua sahabat. Hanya certain sahabat sahaja. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak berjumpa dengan penafian. So sahabat tahu, Umar, Abu Zar, Jabir duk kata Ibnu Sayyad ni Dajjal. Tapi tak ada sahabat yang menafikan statement tersebut. Okey? Cuma majoriti sahabat, kita tak jumpa apa kenyataan mereka tentang Ibnu Sayyad. Jadi muncul Ibnu Sayyad di sisi Abu Sa'id. Abu Sa'id duduk jauh. Tak berani dekat dengan dia. Tiba-tiba lalu seekor kambing. Dia lalu seekor kambing. Tiba-tiba Ibnu Sayyad datang dekat Abu Sa'id Al-Khudri, dia bawa susu. Susu tu panas. Apa maksud susu panas, perempuan sekalian? Susu yang baru diperah daripada kambing tersebut. Baik.
Dia bagi kat Abu Sa'id, minumlah, dia kata. Agak-agak perempuan Abu Sa'id ambil tak? Abu Sa'id tak ambil. Sebab Abu Sa'id teringat, Nabi pernah sebut antara fitnah Dajjal, dia bawa air. Kan? Bila Abu Sa'id tak ambil, Ibnu Sayyad buat muka kesian. Dia kata, tidak bersimpatikah kamu terhadapku, dia kata. Orang dok kata aku ni Dajjal, dia kata. Bukankah Nabi dah cakap, Dajjal ni mandul. Sedangkan aku ni ada zuriat. Ada riwayat kata dia ada 5 orang anak pada masa tu. Dan salah seorang anak dia adalah guru kepada Al-Imam Malik. Imam Maliki tu. Udah pula. Baik. Apa lagi Ibnu Sayyad kata? Bukankah Nabi menyatakan bahawa Dajjal itu tidak boleh masuk Mekah dan Madinah? Aku ni dia kata membesar di Madinah. Dan sekarang aku nak menuju ke Mekah buat haji. Ya, dia menyatakan simpati ke atas diri dia. Kalau perempuan dengar simpati tak? Perempuan pun dah mula kesian kan? Nampak. Abu Sa'id pun dah mula kesian. Ya tak ya juga, dia kata. Kesian kamu, dia kata. Tapi Abu Sa'id ni bijak pada kita. Kalau kita ni, terutama orang Melayu yang banyak kena scam ni, kesian dah dekat Ibnu Sayyad ni. Simpati dah. Kan? Bawa balik rumah dah. Jamu, sempedak goreng dah. Kita. Abu Sa'id bila dia dengar, dia simpati. Tapi dia tanya balik Ibnu Sayyad. Baiklah, dia kata. Tak apa. Beginilah. Kalau kamu diberi peluang menjadi Dajjal, kamu nak tak? Apa kata Ibnu Sayyad? Kalau aku diberi peluang untuk menjadi Dajjal, sudah pasti aku tidak akan menolaknya. Sudah. Dia jawab macam tu. Sudah. Dia ni siapa? Jawapan dia perempuan, takkan kita nak percaya cakap dia pendusta. Okey? Dia dusta. Baik. Apa kesudahan Ibnu Sayyad? Orang tak peduli kat dia. Dekat dia. Dan ini ada satu kisah yang menarik. Okey? Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar. Siapa Abdullah Ibnu Umar? Anak Sayyidina Umar yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling selamat ketika berlaku fitnah. Kita ringkaskan namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar, perempuan kena ingat, semasa hayat Nabi di Madinah, dia ni remaja. Jadi dia muda lah usia dia. Dia ni, sampai satu masa, Ibnu Sayyad, dia mata dia rosak sebelah, buta sebelah. Jadi rosak sebelah lah maksud mata dia. Okey. Dan Ibnu Umar tanya kepada Ibnu Sayyad. Dia kata, ya Ibnu Sayyad. Dia kata, sejak bila mata kamu jadi macam tu? Apa jawab Ibnu Sayyad? Ma adri, dia kata. Hak belajar bahasa Arab tahu ni, ma adri ni apa? I don't know. Kan? I don't know, dia kata. Marahlah Ibnu Umar. Kan? Kamu tak tahu, sedangkan mata kamu di kepala kamu sendiri. Bila berlaku begitu, datanglah satu riwayat yang menyebutkan akhirnya berlaku pergelutan antara Ibnu Umar dan juga Ibnu Sayyad. So, apa yang berlaku, perempuan sekalian? Dalam keadaan tak sedar apa yang berlaku, Ibnu Umar tak sedar apa yang berlaku, sahabat mula melihat Ibnu Sayyad mula membesar. Tatkala dia mula kemarahan. Perempuan. Hadis sahih ni. Ni kadang malas nak cerita ni sebab perempuan dah terbayang Incredible Hulk ni payah. Dia marah, dia besar. Tak, itulah sifat Ibnu Sayyad yang dilihat oleh para sahabat. Lantas orang tarik Ibnu Umar. Dah, jangan teruskan perbalahan ini, pergelutan ini. Dia dah jadi lain macam ni. Ibnu Umar tengok lari terus. Dia lari, dia pergi mana? Dia pergi rumah kakak dia, Hafsah, isteri Nabi. Dia cerita dengan Hafsah. Hafsah marah Ibnu Umar. Hafsah kata, ma turidu minhu. Adik aku, Ibnu Umar. Kamu nak apa lagi daripada Ibnu Sayyad ni?
Bukankah Nabi telah menyatakan innad dajjal yakhruju min ghadabihi, sesungguhnya dajjal dia keluar disebabkan oleh kemarahan dia. Perempuan faham maksud Hafsah ni? Okey, baik. Ini cerita dia. Cerita Ibnu Sayyad. Baik. Bagaimana kesudahan Ibnu Sayyad? Dalam riwayat Abu Daud, dia hilang pada tahun 61 Hijrah. Semasa serangan tentera Yazid bin Muawiyah ke kota Madinah. Masa itu berlaku peristiwa hitam di kota Madinah. Lebih 700 sahabat dan tabi'in penghafaz Quran terbunuh dalam peristiwa peperangan tersebut, dan pada masa itulah hilangnya Ibnu Sayyad. Ada satu pendapat lain menyatakan Ibnu Sayyad ni mati di Madinah. Ada kematian, lepas tu ada sahabat duk buka kain kafan tu, duk tengok muka, Ibnu Sayyad wafat dah, mati dah. Okey, ini kesudahan Ibnu Sayyad. Baik. Apakah sebenarnya hakikat Ibnu Sayyad? Apakah kaitannya dengan Dajjal? Dan macam manakah kita nak kaitkan akhirnya dengan dengan surah Kahfi ini? InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Baik, insyaAllah puan-puan. Conclusion Ibnu Sayyad ni kita bincang minggu hadapan. InsyaAllah. Kita nak tengok daripada semua segi pandangan. Yang kata dia bukan Dajjal, yang kata dia Dajjal, dan yang kata dia Dajjal daripada Dajjal. Baik. Tapi apa pun hakikat, Ibnu Sayyad dah tak ada hari ni. Okey, hakikatnya Ibnu Sayyad dah tak ada. Sama ada dia hilang ataupun mati, dia dah tak ada lah. Okey, dia sudah tiada. Baik, tetapi macam mana mereka-mereka yang menyatakan tak dia itulah Dajjal, dan yang menyatakan dia itulah Dajjal bukannya calon-calon orang. Umar antaranya. Anaknya Ibnu Umar, anaknya Hafsah, Jabir bin Abdullah, ya. Siapa lagi? Abu Zar Al-Ghifari dan beberapa sahabat yang lain. Bahkan pernah ada satu riwayat Ibnu Umar juga, ya, menyatakan kepada para sahabat, dia kata bahawa dulu aku pernah bertemu dengan Ibnu Sayyad. Ada perkara menarik yang dia bagi tahu. Ibnu Umar pun cerita kepada sahabat lain. Dia kata Ibnu Sayyad pernah sebut, dia kata aku tidak akan mati selagi aku tidak menjadi orang yang paling ramai anaknya dan paling kaya di atas muka bumi. Sudah. Itulah yang muncul. Kaya-kaya ni apa? Dan itulah yang, adakah Dajjal menguasai syarikat-syarikat besar yang ada di atas muka bumi ni? Kan? Adakah Dajjal memiliki Google, Microsoft? Adakah Dajjal ini menguasai bank dunia? Inilah antara yang konspirasi-konspirasi Dajjal yang dibincangkan pada hari ini. Kerana ini datang sendiri daripada statement Dajjal itu sendiri. Baik, jadi tak apalah, insyaAllah apa pun pandangan, apa pun conclusion, insyaAllah kita baca semua, kita dengar, kita pertimbangkan, dan yang pasti walaupun kita tak dapat mengetahui tentang di manakah jasad yang sebenar, tetapi kita mengetahui bahawa fitnahnya sedang berlaku dan sedang kita berhadapan dengan fitnahnya, dan surah Al-Kahfi inilah akan menjadi pendinding kita daripada fitnah Ad-Dajjal. Baik, insyaAllah saya buka soalan. Ada sesiapa yang ingin bertanya, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, Dajjal ni dia ramai ke satu orang? Ramai ke satu orang? Okey. Ya. Dua-dua riwayat ada. Sebab Nabi kata yang pertamanya akan muncul sebelum kemunculan Dajjal yang besar, kata Nabi. Dajjal bukan Dajjal besar. Nabi sebut sebelum munculnya Ad-Dajjal, Nabi kata akan munculnya hampir 30 pendusta-pendusta, kata Nabi. Dajjalun, kata Nabi. Maksudnya apa? Dajjal. Jadi macam menunjukkan ramai. Okey? Itu hadis sahih. Tapi bila kita himpun hadis-hadis yang lain, yang dibunuh oleh Nabi Isa itu satu saja. Dajjal yang dibunuh, yang cair bila jumpa Nabi Isa tu, yang dibunuh oleh Nabi Isa, mati di kota Lut itu, di gerbang kota Lut itu seorang saja. Satu itu dia, satu makhluk itulah. Dajjal. Dajjal ni dia kata dia tu Al-Masih.
Dia tak kata dia Dajjal, takkanlah dia nak kata aku ni pendusta. Kita panggil dia Dajjal. Orang Kristian panggil dia Antichrist. Orang yang anti kepada Christ, anti kepada Jesus, anti kepada Isa. Yahudi panggil dia Messiah, penyelamat. Dia panggil diri dia Al-Masih. Kita panggil dia Dajjal. Jadi yang dibunuh oleh Nabi Isa tu seorang sajalah. Maka jawapan yang lebih tepat, Dajjal sebenar ni, dia satu ya. Terima kasih. Okey, sama. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Pasal ada satu hadis sebut Dajjal ni akan diikuti daripada 70,000 orang Yahudi daripada Isfahan kan? Lepas tu ada menyebut yang Ibnu Sayyad tu pun pernah pergi ke Iran dan dia disambut oleh Yahudi di sana. Hadis Sahih Muslim menyatakan bahawa Dajjal akan keluar daripada Khurasan dan disambut oleh 70,000 Yahudi di Khurasan. Dalam kitab tarikh Isfahan, ada sahabat yang menceritakan bahawa ia pernah pergi ke Isfahan dan melihat sekumpulan besar orang-orang Yahudi sedang beraya dan berpesta. Dan sahabat tu tanya kepada mereka, apakah yang kalian sambut? Orang-orang Yahudi di Isfahan that time menyatakan bahawa kami sedang menyambut raja kami, kedatangan raja kami. Siapa? Mereka menjawab, Ibnu Sayyad. Kalau ikut hadis, Dajjal. Tapi orang-orang Yahudi menjawab Ibnu Sayyad. Itulah antara perkara-perkara yang mungkin kita akan simpulkan pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Majority scholars berpendapat ada segelintir lagi manner signs of end times belum lagi berlaku. Contoh seperti akan datangnya masa yang Book of Allah will be taken, haiwan akan bercakap, kembalinya barakah dalam kehidupan, ya, itu semua tanda kecil kiamat yang masih belum berlaku sebelum kedatangan Mahdi. Pendapat Ustaz, pendapatnya tentang sequence tak ada siapa yang boleh tetapkan. Boleh berlaku tanda-tanda yang disebut ini berlaku sebelum Mahdi, boleh jadi tanda yang disebut ini berlaku selepas Mahdi. Itu jawapan dia. Kerana berkaitan dengan sequence tanda kiamat ini, kebanyakan scholars berijtihad. Maksudnya mereka memberikan pandangan. Kan Nabi SAW tidak pernah menyebut secara fix yang ni datang dulu, yang ni datang dulu, melainkan hanya beberapa perkara sahaja. Contohnya macam peperangan, ada turutan-turutan yang Nabi sebut. Okey. Dan hakikatnya sebahagian daripada tanda-tanda kiamat ini kita pun tak tahu hakikat dia, seperti contohnya matahari muncul daripada barat. Apakah hakikat munculan matahari daripada barat? Nabi pernah sebut dalam satu hadis tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia berubah wajahnya. Macam mana berubah wajahnya? Ada orang kata Korea hari ni. Orang Korea kan berubah wajahnya kan. Muka kemek gitu tiba-tiba jadi apa? Jadi ada rupa lah. Dia bedah macam-macam. Jadi itu semua adalah cuma untuk mengaitkan Al-Mahdi dengan Dajjal pun wallahu alam. Hadirin mati Allah sekalian. Sebenarnya terlalu banyak perkara-perkara yang perlu kepada individu yang mengkajinya secara mendalam. Kerana tak banyak juga para scholars yang mengkaji tentang tanda kiamat ini, susunan tanda kiamat secara pasti. Bahkan ada yang menyatakan Dajjal yang terakhir. Tetapi Marwan ibn Hakam pula berpendapat tanda kiamat pertama yang muncul adalah keluarnya Dajjal. Sudah. Jadi dia kata keluar Dajjal dulu. Jadi itu antara perselisihan-perselisihan yang berlaku dalam masalah ini. Tapi untuk kita memahami dan menyelami, menjiwai surah Al-Kahfi, memang kita kena bahas dulu tentang Dajjal dan fitnah dia. Baru kita akan faham apa yang Allah sedang bicarakan kepada kita, insya-Allah. Baik. Ada soalan lain, silakan. Insya-Allah ramai kita hari ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini bukan kepada Dajjal tapi berkenaan dengan ayat Al-Quran yang Ustaz mention tadi itu, macam ayat kursi daripada ayat pertama dia link dengan ayat terakhir, so on so forth. Adakah semua ayat-ayat dalam Al-Quran sekiranya dia ada set of like 8 ke set of 16 ke, adakah ayat pertama dengan ayat terakhir adalah linkage macam tu? Adakah kesemuanya? Adakah ya. Saya tak boleh bagi jawapan lah sama ada kesemuanya, tetapi banyak yang ditemui oleh para pengkaji Al-Quran dia bersifat begitu. Ya.
Terima kasih. Okey, sama. Baik. Salam Ustaz, ada kebarangkalian ke anak-anak Ibnu Sayyad ni juga dajjal-dajjal yang selainnya kalau betul dia punyai keturunan? Tak. Jawapan saya tidak. Kerana salah seorang anak Ibnu Sayyad adalah guru kepada Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Imam Maliki. Guru dia adalah salah seorang guru dia adalah anak kepada Ibnu Sayyad. Jadi anak-anak Ibnu Sayyad tidak dikaitkan dengan Dajjal. Dan para ulama pun tidak pernah mengkaitkan anak-anak Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Mereka hanya mengaitkan Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Baik. Jadi soalan kepada Puan Aisyah Saleh ini insya-Allah kita ada perbicaraannya pada pertemuan yang minggu hadapan insya-Allah. Baik. Okay, jawapannya kalau saya kata tadi jawapannya tak adalah, anak-anak dia tidak terkait. Yang terkait adalah Ibnu Sayyad. Baik. Ustaz, kalau macam tu adakah kita boleh relatekan kalau dia kata dia Islam, mengerjakan haji semua tu, adakah dia murtad kemudiannya? Adakah dia murtad? Ya, sebab tadi awal-awal penceritaan Ustaz kata dia mungkin mengatakan dia pergi haji, dia antara rombongan situ, dan sekiranya dia the other way round yang mana dia adalah Dajjal, adakah dia sekarang ni menjadi murtad? Dia asalnya tak Islam. Ya. Asal Ibnu Sayyad ni Yahudi. Ya, kemudian dia masuk Islam, adakah dia murtad? Kemudian dia masuk Islam. Ya. Dan selepas tu adakah dia murtad? Tak ada bicara itu. Sebab para sahabat majoriti dah tak mau dah ambil tahu tentang dia. Sebab dia ni orang yang pelik. Jadi orang yang pelik begitu, para sahabat ambil keputusan untuk boykot dia lah, pulaukan dia lah. Sebab kita duduk bersembang dengan dia, kita lagi jadi pening kepala. Jadi secara umumnya kematian dia Muslim. Sebab ada penyaksian daripada para sahabat, at the end dia masuk Islam. Baik. Ada satu soalan yang mungkin akan kita fikirkan, adakah Ibnu Sayyad dan Dajjal itu individu yang sama kalau dia Dajjal? Itu je soalan dia. Adakah Ibnu Sayyad dan Dajjal itu individu yang sama kalau dia Dajjal? Sebab saya pun tidaklah mudah-mudah untuk menyatakan dia Dajjal, dan saya juga tidak mudah-mudah untuk menolak kemungkinan besar dia Dajjal, kerana statement dia itu adalah Dajjal dikeluarkan sendiri oleh beberapa sahabat yang besar. Dan terdapat juga para ulama yang menyokong bahawa dia adalah Dajjal. Di samping sebahagian para ulama yang menyatakan dia bukan Dajjal. Okey, baik. Okay. Ada soalan lain? Okey, insya-Allah. Tak ada ya. Jadi insya-Allah, alhamdulillah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah perkuatkan suhu dan semangat kita mendalami, mentadabbur Al-Quran. InsyaAllah kita akan jumpa pada Isnin hadapan dengan sambungan siri yang kedua, surah Al-Kahfi. Masih lagi kita bahaskan hubung kaitnya dengan fitnah Ad-Dajjal insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.